Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah, menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersang langsung di Facebook Manis FM, dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk petang ini akan menyambung pembicaraan istinja. Kira minggu yang keempat lah pada membicarakan berkaitan dengan istinja. Selesai bicara istinja, akan dibicarakan pula berkaitan dengan wuduk. Jadi dalam kitab Safinatun Najah ini dia ringkas. Pembicaraan istinja pun hanya pembicaraan berkaitan dengan syarat istinja dengan batu. Jadi baca kitab tu bacalah, ambil barakah kitab. Tapi belum lagi saya memulai bicara hak berkaitan dengan syarat istinja dengan batu. Jadi kitab Safinatun Najah edisi Jawinya, muka surat 3 baik 4 daripada atas. Kitab bacalah, ambil barakah. Kemudian perlu pada huraian yang lebih panjang. Hak Jawi muka surat 3 baik 4 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syurutil istinja'i bil hajari thamaniyah. Bermula segala syarat istinja dengan batu itu 8. Istinja dengan batu ada 8 syarat. Jadi istinja ni sebagaimana saya sebut berulang kali selok-selok yang terdahulu, biasanya kita sebut istinja ni basuh berak, basuh kencing. Makna tu tidak tepat, sebab apabila sebut kata istinja ni basuh berak dan basuh kencing, maka basuh ni adalah menggunakan air. Adapun istinja ini menggunakan air dan juga menggunakan batu ataupun tisu. Dia tak sama dengan basuh najis. Bila pergi pada basuh najis, maka alatnya adalah menggunakan air ketika membasuh najis. Sebab dia panggil basuh, ghaslun najasah, membasuh akan najis. Maka alatnya yang digunakan adalah air. Adapun istinja ini bukan hanya menggunakan air. Maka istinja dengan letak makna basuh berak, basuh kencing tu tak tepat. Istinja ni menyucikan, membersihkan najis yang keluar daripada dua jalan, kemaluan hadapan dan kemaluan belakang, dengan air ataupun dengan batu. Dia haruskan menggunakan batu walaupun air banyak mana sekalipun. Ini sudah bicara berulang kali. Kemudian
ada juga timbul akal-akal. Kalaulah ketika istinja daripada najis yang keluar daripada kemaluan hadapan dan kemaluan belakang ni, air kencing dan tahi ni najis mutawassitah. Tapi air kencing dan tahi ni kalau mutawassitah pun najis yang paling geli lah. Kita kata kau. Ialah mutawassitah belaka. Air kencing, tahi, muntah, mutawassitah belaka. Air mazi, air wadi, mutawassitah belaka. Darah, nanah, dana, mutawassitah belaka. Sidang pendengar maklumilah. Najis ni ada 3 bahagian. Ada najis mukhaffafah, najis ringan. Ada najis yang mutawassitah, yang pertengahan. Ada najis yang mughallazah, najis yang berat, anjing dan babi. Jadi najis mutawassitah ni banyaklah selain daripada najis mukhaffafah, selain daripada najis mughallazah, mutawassitah belakalah. Jadi walaupun najis mutawassitah ni banyak, tapi air kencing dan tahi ni maknanya kalau nak banding dengan darah, dengan nanah, dengan dana, geli lagi lah air kencing dan tahi ni. Ketika istinja daripada air kencing dan tahi ni, syarak undang-undang agama, syariat agama Nabi SAW mengharuskan menggunakan batu, lap dengan batu, sapu dengan batu ataupun sapu dengan tisu. Najisnya najis mutawassitah, air kencing dan tahi yang paling geli kita kata, terutama sekali tahi. Jangan pula cuba nak pakai akal, kalaulah air kencing tahi dia haruskan menggunakan batu ataupun tisu walaupun air banyak sekalipun. Kalau setakat muntah ke, ada atas lantai tu, boleh jugalah kita ambil tisu pakai lap-lap sapu-sapu. Dah tahi air kencing pun syarak mengharuskan sapu dengan batu ataupun sapu dengan tisu. Hak tu hak geli tu tahi dengan air kencing tahi tu geli. Kalau setakat muntah atas lantai contohnya, jeluak budak atas lantai contohnya, boleh jugalah kita nak ambil tisu, malas cari air, pakai ambil tisu jelak ni. Muntah ataupun jeluak budak je. Budak isap susu sedawa dah masuk dalam perut dah. Tiba-tiba orang yang dukung tu tak pandai, dia letak siku dia kena di dada budak tu, sedawa dah tadinya, susu yang diisap tu sudah masuk dalam perut sekalipun keluar semula. Tu hukumnya adalah najis. Walaupun najis pun tu rupa susu lagi. Tak ada busuk-busuk lagi, tak ada basi lagi susu hak diisap oleh budak, tapi tu najis tu. Tapi najis tu tak geli mana? Boleh pakai tisu? Tak boleh sama sekali. Jangan samakan istinja dengan basuh najis yang lain. Istinja memanglah diharuskan sapu dengan batu ataupun sapu dengan tisu. Adapun sebut kata basuh najis, walaupun hanya muntah jeluak di lantai, wajib menggunakan air. Tidak memada hanya setakat sapu dengan umpama tisu. Ini nak beza antara tajuk bicara sekarang istinja dengan tajuk berkaitan dengan membasuh najis. Ni tambahan. Sebab ada orang, kalau air kencing tahi syarak membenarkan sapu dengan tisu, najis lain atas latar boleh pakai tisu juga. Tak boleh sama sekali. Jangan pakai akal dalam bab hukum syariah. Menggunakan batu, menggunakan tisu selepas daripada istinja, itu adalah syariat khususiyah. Syariat ni hanya disyariatkan kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian 2 minggu yang terdahulu saya pergi kepada istinja dengan air. Bicara istinja dengan air lah dahulu, kemudian barulah pergi kepada istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Dia ada 8 syarat. Minggu lepasnya saya pergi bicara istinja dengan air. Dalam keadaan qada hajah tu ada dua peseng tandah. Tandah ni ada 2 jenis. Satunya tandah atas lantai. Orang yang qada hajah mencangkung atas 2 kaki. Satu tandahnya tinggi. Orang yang qada hajah duduk atas tandas yang tinggi. Jadi minggu lepasnya saya bicara istinja dengan air. Ketika qada hajah tandah atas lantai dengan mencangkung atas 2 kaki. Dengan mencangkung atas 2 kaki. Jadi apabila yang mana disunatkan ketika qada hajah dalam keadaan mencangkung atas 2 kaki. Adapun duduk atas tandah tinggi itu dia lain. Nak qada hajah pun dia tidak lawah. Dia tidak lancar, dia tidak laju, menyebabkan lambat untuk selesai qada hajah. Maka disunatkan istinja qada hajah mencangkung atas 2 kaki. Tapi ada situasi orang yang uzur ataupun ada komen minggu lepas dalam FB-nya orang yang hampir bersalin. Memang mereka masa qada hajah mereka akan cari tandah tinggi yang mereka duduk atas tu. Jadi minggu lepasnya tandah atas lantai mencangkung atas 2 kaki. Jadi tempat tu terbuka. Di halaqah dubur, bulatan dubur tu terbuka. Jadi pada masa nak istinja wajib kena istirkha, sama ada lelaki ataupun perempuan. Istirkha ni meneran sedikit supaya di sekitar bulatan halaqah dubur itu terbuka untuk menyucikan najis yang keluar, sama ada istinja dengan air ataupun istinja dengan batu ataupun tisu. Wajib kena istirkha. Adapun ketika buang air kecil itu dipanggil istibrak. Itu dipanggil istibrak. Ni bahasa Arab belaka lah ni. Istibrak, istirkha. Istirkha ni teran sedikit hak dubur tu. Istirkha ni contohnya istirkha ni dengan berdehem-dehem, contohnya istirkha. Istibrak. Istirkha tu meneran. Istibrak ni dia umpama berdehem-dehem, umpama uruk kemaluan, umpama bangun duduk, tu istibrak. Yang mana istibrak ni ulama berkhilaf pandangan. Ada satu pandangan menghukumkan istibrak ni sunat. Ada satu pandangan menyatakan istibrak ni wajib. Tetapi ini hukum asal. Apa hukum istibrak? Selepas selesai kencing. Istirkha itu hak nak istinja, hak buang air besar, berok. Itu istirkha, meneran yang saya sebut minggu lepas. Adapun istibrak ni daripada buang air kecil. Jadi istibrak ni berdehem dah contohnya, ataupun uruk. Uruk daripada umbi contohnya. Uruk daripada umbi, tapi uruk tu dengan perlahan-lahan lah. Uruk dengan perlahan-lahan daripada umbi. Kalau orang perempuan menggunakan tangan kiri, daripada atas tekan dengan hujung jari tangan kiri. Itu orang perempuan selepas daripada buang air kecil. Orang lelaki ni dia uruk 3 kali daripada umbi tu. Uruk 3 kali daripada umbi. Yang mana
Diuruk tu jari tengahnya di bawah, ibu jarinya di atas. Itu cara dia lah. Dalam kitab bicara belaka tu. Dalam kitab bicara belaka. Uruk di mana 3 kali daripada umbi, jari tengahnya di bawah, ibu jarinya di atas. Itu cara nak uruk. Itu kalau orang lelaki. Yang mana memang Nabi ada memerintahkan supaya mana uruk zakar dengan 3 kali apabila seseorang lelaki itu kencing. Ataupun bangun duduk, itu istibrak untuk memastikan air kencing tu dia keluar habis, selesai. Cuma nak istibrak ni keadaan manusia tu tak samalah. Ada orang yang memang tanpa istibrak air kencing tak keluar habis, maka istibrak tu hukumnya wajib. Kalau situasi yang mana tanpa istibrak pun air kencing dia memang keluar habis dah, maka istibrak tu hukumnya sunat. Ini hak bab sebelum daripada istinja, daripada kencing. Hak saya bicara istirkha tu, hak tu sebelum istinja daripada buang air besar yang saya sebut minggu lepas. Istirkha. Istirkha meneran halaqah dubur. Istibrak ni sebelum daripada basuh kencing. Sidang pendengar, kita bicara ni macam geli sedikit lah, ada setengah orang. Bicara bab basuh berak, basuh kencing. Siapa ke kena perhalusi seumpama tu, wajib kena perhalusi seumpama ni. Ini hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada mereka yang istibraknya, ada mereka yang istinjaknya tidak suci. Istinjaknya tidak suci. Dia akan membabitkan sah batal sembahyang. Ini membabitkan sah batal sembahyang. Maknanya ni ilmu yang wajib kita mempelajari. Tak payahlah basuh berak, basuh kencing. Pandailah tu. Tak boleh kata gitu. Nak pandai, Nabi sudah bersabda, al-ilmu bitta'allum. Ilmu ni nak pandai ni dengan belajar. Bukan dengan alah boleh lah tu gamak-gamak. Jangan. Ini syariat agama ni. Memang kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, tajuk istinja ni memang panjang. Panjang bicara, tapi saya ni ambil poin-poin je ni. Ambil poin-poin saja. Kalau betul-betul baca kitab bab istinja ni memang panjang bicara. Jadi jangan malu dalam bab hukum hakam agama ni. Jangan malu dalam bab hukum hakam agama. Sebab nanti kita akan bicara berkaitan dengan wudu, berkaitan dengan perkara yang membatalkan wudu, antaranya adalah sentuh kemaluan. Kemaluan mana yang sentuh yang batal, kena beritahu lah. Kemudian nanti masuk bicara bab mandi wajib. Antara sebab wajib mandi adalah bersetubuh. Bersetubuh tu sampai tahap mana dihukumkan bersetubuh. Hal tu semua kena belajar. Kena belajar. Ada orang disalah faham. Dia kata apa mengajar agama. Siapa ke bicara bab kemaluan, bicara bab bersetubuh. Ini pula sekarang ni bicara bab basuh berak, basuh kencing. Tambahan pula saya sebut dah tadi, minggu yang keempat dah jadi panjang cerita. Memang panjang cerita. Ini hukum agama. Bukan cakap kedai kopi ni. Ini bicara hukum agama. Jadi saya bicara minggu lepasnya pada masa ketika istinja. Daripada buang air besar, dia kena istirkha. Hak ni pada ketika mencangkung atas 2 kaki, tandasnya tandas atas lantai. Tandas atas lantai. Adapun tandas hak tinggi. Tandas hak tinggi. Ketika duduk atas tandas yang tinggi, di kawasan halaqah duburnya tertutup. Jadi macam mana nak istinja tu?
Macam mana nak istinja? Tu ada yang bertanya tu. Maaf Ustaz, sah ataupun tidak istinja bagi seorang perempuan? Sah atau tidak? Suci atau tidak? Istinja bagi seorang wanita jika dia tidak menggosok bahagian dia tidak menggosok bahagian zahir faras selepas buang kecil, sebenarnya sembuh dengan air pahit di kawasan tersebut. Dia bukan masalah gosok, dia masalahnya nak menyucikan air kencing di tempat yang terbuka masa mencangkung atas dua kaki. Lepas tu digosok ke, tak gosok ke, janji najis tu hilang, sifat najis tu hilang. Tapi nak selamat gosok. Kalau tak mau gosok, dia sembuh dengan air pahit. Oh, sembuh kena kuat jadi pula jadinya. Tu kena hati-hati. Kalau bulan Ramadan kan termasuk ke dalam batal puasa pula. Dia begini je. Nak gosok ke, tak mau gosok ke, istinja ni di tempat zahir kemaluan untuk menghilangkan air najis dan sifat najis. Cara mudahnya gosok lah. Tapi kalau dia tak gosok, dia pakai air je. Dah pakai air pun kalau jadi suci, boleh hilang. Tapi takut, tak suci tu lah. Gosok lah. Cuma nak basuh kawasan mana? Jadi kalau kawasan halaqah dubur yang terbuka masa mencangkung atas dua kaki, itu hak anggota zahir yang wajib disucikan. Itu ketika istinja daripada buang besar. Istinja buang air kecil pula orang perempuan mencangkung atas dua kaki, yang nyata itulah anggota zahir yang wajib disucikan ketika istinja perempuan daripada buang air kecil. Kalaulah halaqah bulatan dubur tertutup, kalaulah faras perempuan hadapan tertutup, macam mana nak sucikan pada masa istinja di tempat yang dihukumkan anggota zahir? Ini saya bicara sekarang ni. Apabila qada hajah atas tandas tinggi, yang mana orang qada hajah hanya duduk sahaja, yang mana dia halaqah dubur, bulatan duburnya tertutup, yang mana faras perempuannya tertutup, tapi dalam keadaan keuzuran. Orang tu orang uzur, orang tu orang hamil yang hampir nak bersalin contohnya. Macam mana? Cara macam mana? Buatlah macam mana pun. Janji di kawasan yang tertutup tu sampai kita ketika istinja dengan air. Sampai umpama tisu ketika sapu dengan tisu. Macam mana? Tu kena cermat sikit lah. Kena. Tu kata nak sebut pun payah ni. Dia sekarang ni, tengok sekarang ni dia bukan hanya kerana uzur, bukan hanya kerana orang hamil hampir bersalin, hak qada hajah atas tandas tinggi. Bukan, memang terkadang ada rumah yang hanya ada tandas tinggi, tandas atas latar tak ada. Tandas latar tak ada. Ni komen hak dalam FB ni, kalau yang buang air atas tandas tinggi, hak duduk tu, dia kena jenggeng sikit punggung tu, Ustaz kan? Tu wallahu a'lam lah. Tu wallahu a'lam. Saya hanya bicara begini saja. Tempat yang terbuka pada masa mencangkung atas dua kaki, di halaqah bulatan dubur, di faras kemaluan hadapan perempuan, itu tempat yang wajib disucikan pada masa istinja. Nak cerita gitu ya. Sebab dihukum zahir. Tempat yang terbuka di halaqah bulatan dubur dan faras hadapan perempuan,
ketika mencangkung atas dua kaki, itu dipanggil anggota zahir badan yang wajib disucikan pada masa istinja dengan air, yang wajib disapu dengan rata ketika menggunakan tisu. Kalau qada hajah mencangkung atas dua kaki, beres, mudah cerita. Hak minggu lepas. Hak hari ni sukar sedikit ni. Hak qada hajah atas tandas tinggi, hak jenis duduk tu. Yang mana saya sebut tadinya, ada rumah, ada tempat yang memang tandas itu sahaja yang ada. Seolah-olahnya tandas yang tinggi tu moden. Tandas atas latar ni, tandas kapung. Mungkin begitulah. Yelah, zaman-zaman dulu tak ada tandas tinggi tu. Tak ada. Di atas latar belaka. Hak tinggi tu hak sekarang ni timbul. Jadi seolah hak tu hak moden. Hak atas latar tu hak orang lama. Hak orang kapung barangkali. Memang ada tempat yang seumpama tu. Cuma alhamdulillah di tempat kita ni, di tandas awam tu ada kedua-dua. Ada kedua-dua lah. Maknanya ada yang tandas atas lantai, ada tandas yang tinggi tu. Walaupun setengah tempat, dia banyak tandas hak tinggi. Kalau ada 3 tandas, kita tengok 2 hak tinggi, 1 hak atas latar. Tapi alhamdulillah lah, masih lagi ada atas latar. Dia persoalannya, saya bicara permulaannya, masa qada hajah, memang disunatkan mencangkung atas 2 kaki. Itu ketika qada hajah. Sekarang ni ketika istinja. Nak suci istinja ni, kalau menggunakan air, kena hilang air najis dan kesan-kesan bekas najis itu sifat najis di kawasan yang terbuka ketika mencangkung atas 2 kaki di bulatan dubur dan di farash perempuan. Tanda hak mencangkung. Tanda atas latar yang orang qada hajah mencangkung. Ni sekarang. Tanda tinggi yang orang qada hajahnya duduk. Yang mana di kawasan yang saya sebut tadi, dia akan tertutup. Macam mana cara pada masa istinja? Ada komen seorang ni, rumah perumahan kebanyakannya memang tandas tinggi. Duduklah ke atas tandas tu. Tu saya sebut tadi tu. Jadi macam mana masa istinja? Kalau orang sehat lah, mudah cerita, turun cakung atas latar lah pula pada masa istinja. Tapi boleh ke tak dah tahulah. Tapi kalau orang uzur kita bicara lain. Kita bicara orang sihat. Turun atas latar pada masa istinja. Tapi kalau tak mau turun macam mana? Dia ketika istinja tu dia menggunakan jari tengah. Ketika istinja disunatkan kuat dengan jari tengah. Ni hukum fiqh sebut begitu benar. Ya. Jari tengah, bukan jari telunjuk. Jari tengah. Guna belaka, tapi jari yang paling berperanan, yang paling kehadapan adalah jari tengah. Sebab tu jari tengah jangan tunjuk kepada orang. Jari tengah tunjuk kepada orang, bertumbuklah jawapan dia. Sebab dikira tu mencaruk ke apa, Allahu'alam lah. Tunjuk jari tengah, orang kan dia berkelahi. Maknanya bawa kereta tu nak marah ke orang, buka tingkap, dia pun tunjuk jari tengah. Berhenti tepi jalan lah jawapan dia. Maksud je jari tengah ni, mungkinlah maksud dia mencaruk. Tapi memang jari tengah tu adalah jari yang digunakan untuk istinja. Maknanya jari tengah lah yang paling berperanan. Bukan hanya menggunakan jari tengah, tapi jari tengah lah yang paling berperanan ketika istinja, ketika membuang air besar. Jadi apabila duduk atas tanda tinggi, tempat kawasan halaqah dubur tu tertutup, dia kena apa ni? Dia kena jari tengah tu peranan dia kena lebih lagi. Dia kena lebih lagi. Hak jari tengah tu. Kena lebih lagi gunakan jari tengah tu. Untuk memastikan kawasan zahir tu bersih daripada najis
dengan menggunakan air. Lepas tu macam mana? Pun nak kena jagalah pula sebab jari tu jangan termasuk ke dalam rongga dubur. Masuk rongga dubur macam sebut dah minggu lepas. Kalau siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa. Minggu lepas saya sudah beri peringatan. Walaupun memang saya tahu ada yang mengajar dan ada komen dalam FB menyatakan ada yang mengajar ketika istinja disuruh korek sedikit rongga dubur dengan jari. Tu tidak ada sama sekali. Jangan amalkan seumpama tu. Yang ajar semua tu memang salah. Kalau siang hari bulan Ramadan masuk walaupun setengah hung saja jari ke dalam rongga dubur membatalkan puasa. Yang pernah amalkan hentikan. Yang ada mengajar seumpama tu tidak ada hukum tu. Yang ada sebut dah istirkha, teran sedikit supaya halaqah dubur tu terbuka kembang. Tu saja. Bukan masuk, bukan korek dengan jari. Saya nak sebut korek tu pun halaqah dubur tu saya rasa segang dah. Tapi ada yang mengajar seumpama tu. Salah itu. Kalau pernah belajar, pernah amal, hentikan segera. Jadi sekarang ni dia duduk atas tandas tinggi. Dia menggunakan jari tengah tu biar lebih sikit lah. Untuk memastikan kawasan tu suci. Daripada ain najis, zat najis tu sendiri dan juga sifat najis. Tapi kalau orang tu sehat, lebih selamat lah. Turun ke tepi, atas lantai, istinja atas lantai tu. Ketika mencangkung atas dua kaki. Ni ada soalan Muhammad Al-Mizan. Ustaz, kalau mandi wajib juga tak boleh korek ke? Sebab ada yang mengatakan perlu korek dengan ketika mandi. Tak ada. Tak ada korek, tak ada. Itu anggota batin. Mandi wajib meratakan air. Kan kita kan mandi wajib ni ada 2 rukun. Satunya niat. Satunya meratakan air pada anggota zahir badan. Maka di dalam rongga dubur itu batin badan. Kenapa nak korek pula situnya? Tidak ada. Dia tu sebab ada yang mengatakan perlu korek dengan jadi itu kembali. Tidak ada. Ambil mana seumpama tu. Ketika istinja pun korek, ketika mandi wajib pun korek. Tapi soalan Muhammad Al-Mizan ni, ditanya ni, bukan dia kata, dia tanya. Sebab ada yang mengatakan, betul. Memang ada yang mengajar seumpama tu. Tapi salah. Salah tunya. Jadi kita balik kepada hak tadi tu. Hak duduk atas tandas tinggi tu, kalau boleh, istinja turun di lantai tepi tu lah. Tapi mungkin sesuai ke tidak, kita katalah basuh berok atas lantai tempat kita mandi. Nak kira mana tu pula. Ke orang marah hak gitu. Tu wallahualam lah. Dan sekarang ni dia basuh berok. Dia qada hajah atas tandas tinggi. Pada masa istinja, dia pun turun di atas latar tu tempat mandi. Jadi orang marah dok basuh berok atas tempat mandi. Tu wallahualam lah. Tu wallahualam lah. Orang marah ke tidak tempat mandi tu tiba-tiba dia pergi basuh berok. Takut marah dia orang agaknya. Ke mana? Tapi itulah yang selamatnya. Orang uzur lain ceritalah. Jadi minggu ni masih lagi belum sempat ni masuk bicara syarat istinja dengan batu 8 perkara ni. Ada orang dia memang uzur. Jadi orang tua contohnya, orang yang sakit contohnya, maknanya perlu bertolong, perlu dipapah. Papah, letak atas tandas tinggi, dia pun duduk. Kemudian ada pula tepi dinding tu ada tempat tangan dia berpegang. Ni. Biasa gitulah kalau ada orang uzur, dia akan buat beberapa tempat untuk berpegang. Dia pun letak atas tandas tinggi tu. Tu tak ada arah lah tu. Tu memanglah sebab dia tak ada upaya untuk mencangkung atas 2 kaki. Okeylah tunya.
Tapi untuk qada hajah dia tu mungkin agak lambat sedikit sebab dia tak terbuka, dia tak lawan. Susah hak tu. Macam mana pada masa nak istinja. Kalau dia istinja sendiri, lebih boleh pastikan sebab dia yang istinja sendiri. Tu pun kadang-kadang walaupun dia istinja sendiri, tapi kemudian tu tengok-tengok ada lagi yang tak habis. Contohnya lah, tak habis. Ni gini. Contohnya kalau orang lain yang istinja. Orang tua ni memang kena anak-anak cucu yang tolong istinja. Jadi faham-faham lah istinja orang lain ni. Jadi dia duduk terus atas tandas tinggi. Kadang-kadang dia punya mana makan tu selera, tubuhnya banyak daging. Nak masukkan tangan, nak istinja tu dengan air lah. Ni dengan air. Memang agak kesukaran. Tapi buatlah sekadar mampu. Sebab ni sudah pergi kepada keuzuran dan uzur dah ni. Uzur dah jadinya. Kalau dia buat sendiri pun kadang-kadang tak beres juga sebab dia tak ada tenaga nak masa sebab dia orang tua ni dia biasa selepas masa dia segar-segar dia qada hajah mencangkung. Dia pun istinja beres sebab mudah. Tapi dia uzur, dia duduk atas tanda tinggi. Dia tak biasa mana. Jadi masa istinja tu nampak macam tak berapa sempurna. Kita tahunya macam mana. Angkat beres, kita pun letak atas katil, kita pun ni bubuh pamper. Ni biasa orang uzur, bubuh pamper. Bila kita bubuh pamper, tengok-tengok ada kuning lagi di pamper. Makna apa tu? Zat najis tak habis. Ni. Zat najis tak habis. Sebab apa? Sebab kalau orang uzur ni masih lagi boleh istinja sendiri, tapi tak sempurna sebab dia tidak bertenaga. Tetapi kalau anak cucu yang tolong istinjakan, lagilah tak sempurna kadang-kadang. Ada ni. Macam nak kira tu. Ni risikonya kalau qada hajah atas tandas tinggi, istinja ketika duduk atas tandas tinggi. Dia akan jadi tak habis. Bila pakai paper pusing-pusing tengok, Allah ada kuning di paper. Takkan kita nak akak pergi bila air pula. Hak tadi tu pun yang diangkat tu pun nampak tak selesa. Yang tolong angkat tu pun sakit orat dah. Anak menantu sakit orat dah. Contohnya. Macam mana ni? Ni sidang pendengar sebagai ilmu penambahan. Ni cerita dalam keadaan darurah, dalam keadaan kesempitan, kesukaran sebab orang ni orang uzur. Tengok ada lagi kuning. Tahi lah. Ada lagi. Nampak di pamper. Lepas kita pusing-pusing tu. Nak kira macam mana tu. Ini sedang pendengar ambil faham molek. Dalam keadaan darurah, dalam keadaan kesempitan. Untuk maslahat kebaikan orang uzur. Supaya tidak berulang alik ke tandas. Dan untuk masalah kebaikan yang tolong khidmat jaga ni. Besar pahala. Yang tolong khidmat jaga ni. Tapi makan tenaga sakit orat. Jadi untuk maslahat dua belah pihak. Yang uzur. Yang menolong anak menantu cucu ke. Tak apalah. Kalau ada kuning-kuning tu. Taklidlah. Turutlah mazhab Maliki. Mazhab Malikinya ada najis seumpama tu. Masih lagi sah sembahyang. Itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i kena masuk bila air semula lah. Tapi kesukaran tu. Tak apalah. Pakailah pamper tu. Tadi nampak kuning. Istinja tak habis itu. Tak apalah. Kita bukan sengaja tak mau basuh. Tapi dah keadaan kesukaran seumpama tu. Darurah kesempitan seumpama tu. Tak apalah. Kita pakaikan pamper tu. Kemudian solat lah. Lepas tu macam mana tu ada tahi tu. Sedikit kuning tu. Apakah mazhab Maliki lah. Mazhab Maliki najis tu masih lagi sah sembahyang. Begitu je. Masih lagi sah sembahyang. Bukan saja-saja ni. Ini dalam keadaan darurah dia panggil. Kita bolehlah taklid turut pandangan mazhab yang lain. Kalau jadi seumpama tu. Tapi nak ceritanya itu risiko. Istinja ketika
duduk atas tandas tinggi yang mana tempat nak istinja tu dia tertutup. Tu risiko dia. Kemudian ni sebagai penambahan lah. Masa kita tolong orang tua yang uzur letak atas tandas tinggi tu, aurah orang tua tadi jaga molek-molek. Aurah dia jaga molek-molek. Letak kain batik lepah ke, kain pelekak ke untuk menutupi antara pusat dan lutut. Jangan kita letak orang tua yang kita khidmat tu dalam keadaan telanjang bulat macam budak baru lahir. Jangan seumpama tu hukumnya haram. Wajib kita tutup aurah orang tua kita. Aurahnya di mana? Antara pusat dan lutut. Itu pada masa ditandas. Pada masa pakai pamper pun sama. Kena lindung-lindung lah dengan kain batik lepah ke, dengan kain selimut ke. Jangan nak pakai pamper orang tua orang uzur ni macam pakai pamper kepada kanak-kanak yang baru lahir. Jangan begitu. Sebab mereka ada aurah. Aurah itulah. Aurah tu dia panggil apa? Perkara yang memalukan kalau terbuka. Jadi jaga molek tu bab aurah tu. Kalau kita khidmat, jaga orang tua yang uzur. Ini sebagai penambahan. Kemudian ada satu persoalan yang terakhir ni. Beristinja dalam tandas kapal terbang untuk perjalanan jauh agak bermasalah juga. Pengguna air terhad bagaimana cara sebaik-baik beristinja. Menggunakan tisu lah. Kenapa nak menggunakan air kalau memang dalam keadaan pengguna airnya terhad. Menggunakan tisu sahaja itu sebaik-baiknya. Ataupun sebaik-baiknya menggunakan tisu sampai ke habis licin. Boleh menggunakan air yang hanya sedikit sahaja. Itu kalau boleh menggunakan air. Tapi kalaulah dalam kapal terbang tidak boleh menggunakan air, maka wajib istinja dengan tisu. Itu bukan kata sebaik-baik istinja. Wajib istinja dengan tisu. Kalau tidak boleh menggunakan air, tandas kapal terbang. Kalau hanya dibenarkan menggunakan air yang sedikit, maka istinja dengan tisu dahulu sampai licin habis dah, barulah menggunakan air yang hanya sedikit sahaja. Jadi insya-Allah lah saya akan bicara sambung baliklah hak berkaitan dengan istinja dengan batu, insya-Allah di minggu hadapan. Jadi ni sudah beberapa minggu baca berkaitan dengan syarat istinja dengan batu, tapi kita bicaralah dahulu hak berkaitan istinja dengan air. Selepas bicara istinja dengan batu, insya-Allah saya akan bicara pula berkaitan dengan adab ketika qada hajah. Dan saya akan bicara pula kedudukan hukum fiqh yang mana kebanyakan bilik air sekarang diletak bersekali dengan mangkuk tandas. Dalam satu bilik dan menggunakan satu pintu. Yang mana, di manakah kawasan tandas yang sebenar? Di manakah kawasan tempat mandi? Jadi, cara ringkasnya kita tahulah tandasnya di mana, di situlah hukum tandas. Tempat mandinya mana, di situlah tempat mandi. Tandas tempat dia, mandi tempat dia. Walaupun antara tandas dengan tempat mandi tak ada dinding sekalipun, dia nak dihukumkan tandas tidak berkait dengan dinding. Tandas ni tempat disediakan untuk qada hajah. Di mana? Di penjuru. Di situ tandas. Di tepi ni tempat mandi. Ketika berwuduk, baca a'udzubillah, baca bismillah, baca zikir-zikir ketika berwuduk di tempat mandi. Sebab tempat mandi bukan dihukumkan tandas. Nanti saya akan bicara ketika membicarakan berkaitan dengan adab ketika qada hajah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.